dalam agama ada benda yang bersifat orang kata fleksibel yang kita boleh ubah dan ada benda yang kita tak boleh nak ubah. Maknanya macam mana Allah bagi benda tu dalam satu bentuk yang tertentu, kita tak boleh modify. Maknanya ini persoalan dalam ibadah khusus dan juga ibadah umum. Kehidupan kita seluruhnya adalah ibadah. Maksudnya, apa maksud ibadah? Orang mungkin, setengah orang fikir ibadah ni duduk dalam surau, duduk dalam masjid, pakai telekung, kemudian pakai kopiah dan tasbih. Tasbih. Itu saja ibadah. Tak, ibadah lebih luas. Main futsal, tujuan untuk apa? Dia boleh jadi ibadah. Betul. Kita bekerja, jadi pegawai kaki tangan apa semua, mengadap alat-alat yang moden, itu boleh jadi ibadah. Macam mana kita, orang kata, ada nilai tanggungjawab terhadap sesuatu benda yang kita lakukan, berusaha untuk melakukan benda itu selari dengan tuntutan agama, maka itu adalah ibadah. Even tidur pun satu ibadah. Tapi kadang-kadang kita ni kan bila Allah bagi peha sampai ke beti ambil kan. Kita katakan tidur qailulah. Dalam agama memang ada tidur qailulah. Sunnah tidur sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Tidur sekejap, dia akan mengembalikan kekuatan apa semua lah. Tapi bagi kita ni pula tidur selama-lamanya. Asal tidur sunnah, asal tidur sunnah. Tak. Bila kita melaksanakan satu benda yang sunnah, kita mesti relatekan dengan benda yang lain juga. Sebab Islam ini dia datang dengan satu package. Bukan waktu berbuka puasa memang ikut sunnah tu. Tapi tarawih dia dah punah balik dah. So macam mana? Tak boleh. Kalau tak nanti kan, Ustaz saya dah puasa, Cik Man saya dah puasa tapi tak efek. Kau puasa, kau fokuskan pada perbuatan puasa. Tapi pada waktu malam kau makan apa? Apa yang kau minum? Apa yang kau consume? Akhirnya sunnah itu dihancurkan oleh ketidakdisiplinan kita. Kita melaksanakan satu sunnah. Contohnya paling jelas, kita semayang berpuluh-puluh rakaat pada waktu malam. Yang sepatutnya kita kena ada tenaga untuk bangun subuh. Tapi disebabkan terlalu letih bertahajud, sampaikan kita tak semayang subuh. Isunya bukan salah tahajud itu. Bukan salah kita letih beribadah qiyamul lail itu. Tapi maknanya isu bagaimana kita menyusun jadual. Ada sesetengah orang, bila dia buat macam ni, dia cemerlang. Tapi perbuatan yang dia buat itu mungkin tak berlaku pada orang lain. Jadi berbeza. Kita memahami sunnah ini ialah sejauh mana ataupun setakat mana yang kita boleh melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka kita buat. Orang lain cara dia lain. Maka termasuk juga dalam masalah pemakanan. Jadi bila sebut tentang puasa, puasa Isnin Khamis bersifat mingguan, kemudian puasa bulanan, puasa hari-hari putih. Yang ni ibadah. Yang ni tak boleh modify. Yang ni kita kena niat utama. Kenapa kau berpuasa? Kita kena letakkan niat yang pertama kerana Allah. Tetapi kebetulan ketika dia berpuasa, kualiti kesihatan dia meningkat. Yang ni datang kemudian. Yang ni sign. Nabi ada makan sesuatu apa semua, Nabi ada berbuat sesuatu, kemudian pengalaman Nabi dengan perbuatan itu dia menjadi sihat. Jadi maknanya Nabi bukan guru sains untuk menerangkan secara fokus, tapi Nabi adalah pembawa syariat, pembawa Al-Quran, dan apa yang Nabi bawa adalah sumber kepada seluruh ilmu. Maknanya Nabi sebut sesuatu dalam hadis, kemudian Allah sebut sesuatu dalam Al-Quran. Bila cek kaji balik, maka apa yang Allah dan Nabi buat itu sebenarnya memang ada kesan yang positif. Contohnya Nabi dengan kurma. Bila kita sebut Nabi makan kurma, tidak bermaksud kita haram makan rambutan. Kemudian Nabi makan kurma, sebahagian ulama mengatakan memang dia tempat duduk di negara Arab, dan pokok kurma memang sesuai tumbuh, memang itu saja. Nak cari durian 24D kan tak ada pula, saking tak ada pula dekat negara Arab kan. Pergi Madinah cari kebun durian. Kebun durian kan. Baik, itu satu hal lah. Jadi maknanya kita mengikut maksud yang tersirat di sebalik apa yang Nabi ataupun Rasulullah SAW ambil. Yang tu yang perlu ditekankan di sinilah. Dia secara umum, nilai secara umum itu.